Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar secara tak online lah. Secara Ustaz akan bagi video yang Ustaz record ni untuk semua, dan di akhir video nanti Ustaz nak bagi kerja. Jadi tolong bagi perhatian lah dalam kelas secara rekod video macam ni. Okay, nanti Ustaz akan upload video ni dalam Google Classroom semua. Nanti jawab kat situ soalan yang akan Ustaz tanya. Okey, kita sambung subjek sirah untuk tahun 3 pada minggu ni, yang mana tajuk untuk minggu lepas kita berhenti dekat, iaitu tajuk hijrah Nabi, hijrah bukan Nabi sebenarnya, hijrah sahabat-sahabat Nabi ke Habsyah. Yang mana hijrah ke Habsyah ni Nabi SAW tidak ikut serta. Hijrah ke Habsyah ni hanya sahabat-sahabat Nabi sahaja yang pergi ke situ, dan Nabi tak ikut sama. Yang mana kita dah belajar pada minggu lepas, hijrah ke Habsyah berlaku sebanyak 2 kali. Yang mana hijrah kali pertama berlaku pada tahun ke-5 kerasulan, yang diketuai oleh Sayyidina Uthman bin Affan dan isterinya, dengan jumlah rombongan pada ketika itu ialah 15 orang, yang mana 10 orang lelaki dan 5 orang wanita. Dan hijrah ke Habsyah pada kali yang pertama itu berlangsung selama 3 bulan. Yang mana sahabat-sahabat yang pergi hijrah ke Habsyah buat kali yang pertama tu, dia tinggal di Habsyah selama 3 bulan sahaja. Okey, dan selepas itu selepas orang-orang Islam di Mekah mendapat ancaman ataupun banyaklah siksaan daripada orang-orang kafir Quraisy, lalu Nabi SAW telah mengarahkan sekali lagi kepada para sahabat untuk berhijrah yang kali kedua ke Habsyah. Yang mana hijrah kali kedua ini berlaku lebih ramai yang mengikuti rombongan tersebut. Dan tarikh berlakunya hijrah ke Habsyah untuk kali yang kedua ini berlaku pada tahun ke-7 kerasulan. Hijrah yang pertama ke Habsyah tadi berlangsung pada tahun ke-5. Yang kedua ni adalah tahun ke-7 kerasulan, iaitu selepas 2 tahun daripada hijrah yang pertama. Yang mana ketua rombongan adalah Ja'far bin Abi Talib, dan diikuti oleh 73 orang lelaki dan 11 orang wanita. Itu adalah hijrah ke Habsyah yang kita dah belajar pada minggu lepas. Cuma Ustaz nak bagi tahu baliklah sedikit supaya awak ingat balik apa pembelajaran yang kita dah belajar pada minggu lepas. Dan tajuk hari ini sebenarnya Ustaz nak masuk hijrah Nabi dan para sahabat, iaitu hijrah ke Madinah, ataupun nama lamanya adalah Yathrib. Okey, yang ni sambil-sambil tu dalam video ni kamu boleh tengoklah nota yang telah Ustaz sediakan, dan dalam buku nota padat kamu juga dah ada sebenarnya. Jadi boleh rujuk mana-mana, nak kat sini ke, nak tengok nota padat kamu ke, boleh je mana-mana. Okey, kita masuk tajuk untuk hari ini, iaitu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib ataupun Madinah. Okay, kita tengok kepada pengertian hijrah dulu. Okey, erti hijrah umumnya adalah perpindahan dari suatu tempat atau keadaan ke tempat dan keadaan yang lain. Itu adalah maksud hijrah lah. Kita pun dah tahu kan, daripada satu tempat ke tempat yang lain, ataupun keadaan sekarang ke keadaan yang lain. Itu erti hijrah. Perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam dari Mekah ke Madinah. Yang tu
hijrah yang berlaku pada zaman Nabi itulah, daripada yang mana Nabi dan orang-orang Islam pada awalnya tinggal di Mekah dan disebabkan oleh macam-macam gangguan, macam-macam tekanan oleh orang-orang kafir Quraisy yang menyebabkan Nabi dan para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey. Tengok kepada tarikh ataupun bila berlakunya hijrah ni daripada Mekah ke Madinah. Okey, berlakunya pada 12 Rabiul Awal selepas 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, bersamaan 622 Masihi. Yang tu sekali dibagi dengan tahun Masihi. Sebagaimana yang kita telah belajar sebelum ni, saya dah terangkan yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Jadi inilah Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah selama berhijrah. Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Selepas daripada hijrah ni, Nabi pun berdakwah di Madinah. Okey. Seterusnya, kita tengok kepada sebab apa berlakunya hijrah Nabi dan para sahabat daripada Mekah ke Madinah ni. Okey, sebab hijrah berlaku adalah yang pertama, sebagaimana dah kita belajar minggu lepas, sama je sebab dia kan. Kamu pun dah faham dah minggu lepas. Jadi kita nak ingat balik je lah minggu ni. Sebab dia hampir sama je, tapi tekanan lagi dahsyat lah, lagi hebat daripada sebelum-sebelum ni. Sebelum hijrah ke Habsyah sebelum ni, yang Madinah ni lagi hebat lah tekanan yang diterima oleh Nabi dan orang-orang Islam pada ketika tu. Okey, sebab yang pertama adalah orang Islam disiksa dan ditindas oleh kaum Quraisy. Yang ni kita dah cerita dah minggu lepas, siapa antara sahabat-sahabat yang kena siksa, siapa yang dibunuh pun ada. Nabi sendiri pun kena kan. Okey, yang kedua, pembesar Quraisy telah merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni sampai dah tahap nyawa Nabi dah terancang. Jadi oleh sebab salah satunya sebab Nabi nak kena bunuh ni lah, Nabi dan para sahabat yang lain berhijrah ke Madinah. Yang ketiga, orang Islam Madinah telah bersedia menerima kedatangan muslimin Mekah. Orang-orang Islam di Madinah dah terima dah, dia dah ajak, dia mempelawa kedatangan orang-orang Islam dari Mekah. Yang keempat, berhijrah adalah satu strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah daripada Mekah ke Madinah ni adalah salah satu strategi dakwah Nabi juga. Sebab Nabi tengok peluang untuk dakwah di Madinah ni lebih luas. Sebab orang-orang kat sana dapat terima orang Islam. Jadi ni adalah strategi dakwah Nabi juga, salah satunya. Nak kembangkan Islam di sana, sebab orang-orang di sana dapat terima Islam. Tapi orang-orang di tempat asal Nabi di Mekah ni ada yang menentang, ada yang sampai nak bunuh Nabi. Jadi strategi yang Nabi ambil adalah pergi ke Madinah untuk berdakwah pula kat sana. Okey. Yang seterusnya, Allah telah menurunkan wahyu yang mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam berhijrah. Yang ni adalah perintah Allah. Salah satu juga adalah ada turun ayat Al-Quran ataupun perintah Allah sendiri yang mengarahkan kepada Nabi supaya berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan yang terakhir sekali, sebab hijrah adalah penduduk Madinah memberi jaminan keselamatan. Orang-orang Islam Madinah dia sanggup bagi jaminan keselamatan kepada Nabi dan para sahabat yang berhijrah. Jadi takkan ada lah orang nak bunuh kat sana, kat Madinah tu. Jadi selamat, semua yang berhijrah ni akan selamat. Sebab orang-orang Islam di Madinah ni dia jamin keselamatan orang-orang Islam yang berhijrah ke sana. Okey. Kita teruskan pula kepada peristiwa yang berlaku semasa hijrah. Peristiwa berlaku semasa Nabi nak berhijrah ke Madinah tu.
Okey, 12 orang pemuda Quraisy dilantik untuk mengepung rumah dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni pembesar-pembesar Quraisy ataupun pemimpin Quraisy yang jahat ni, yang kafir ni, dia telah arahkan ataupun dia telah upah lantik 12 orang pemuda Quraisy yang gagah, yang hebat lah. Untuk apa? Untuk pergi kepung, untuk pergi mengepung rumah dan untuk membunuh Nabi. Yang ni kemuncak lah, kemuncak sebelum hijrah ataupun semasa hijrah Nabi tu. Dia nak pergi, diupah 12 orang untuk pergi kepung dan bunuh Nabi. Okey, yang kedua, Saidina Ali bin Abi Talib diminta untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur, sementara baginda terus keluar menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq tanpa disedari oleh musuh yang mengepung rumah baginda. Yang ni adalah cerita yang kamu semua dah faham dah, kamu semua dah tahu kan, yang mana semasa orang-orang kafir Quraisy seramai 12 orang pergi kepung rumah Nabi tu, Nabi ada je dalam rumah tu kan, tapi dengan kuasa Allah Nabi dapat keluar daripada rumah baginda tu dalam keadaan orang-orang kafir yang berjaga tu tak sedar Nabi keluar, dan tempat tidur Nabi digantikan oleh sepupu Nabi, iaitu Saidina Ali bin Abi Talib. Yang ketiga, yang ni adalah upah kepada orang-orang yang berjaya menangkap ataupun membunuh Nabi. Apa yang dijanjikan oleh pemimpin Quraisy ni, pembesar Quraisy, kepada siapa yang berjaya tangkap Nabi? Dia akan bagi 100 ekor unta, telah ditawarkan sebagai hadiah bagi sesiapa yang berjaya menangkap dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi 100 ekor unta. Jadi sangat besarlah hadiah-hadiah ni. Kalau dapat 1 ekor unta pun dah lumayan dah. Ni 100 ekor unta, maksudnya memang besar hadiah yang dia nak bagi kepada orang yang berjaya tangkap Nabi ataupun bunuh Nabi. Dia tak kisahlah nak tangkap dalam keadaan Nabi hidup ataupun sudah Nabi dalam keadaan Nabi dah mati. Dia tak kisah, dia bagi je 100 ekor unta tu. Tapi benda tu tak berlaku lah. Okey, yang seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur bagi mengelak ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Ni jangan awak tertukar pula Gua Sur. Gua Sur ni adalah tempat persembunyian Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Yang sebelum ni kita belajar 2 minggu lepas, Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Ni ada pula yang tertukar antara Gua Sur dengan Gua Hira. Awak kena faham cerita, kena faham apa yang berlaku di Gua Sur dan apa yang berlaku di Gua Hira. Jangan tertukar fakta. Yang ni masalah. Kalau awak tertukar, memang salah lah jawapan. Tak boleh. Okey, ini adalah Gua Sur, di mana tempat persembunyian Nabi dengan sahabat karibnya Abu Bakar, iaitu di Gua Sur. Okey, dengan izin Allah, mereka tidak dapat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Sur kerana terdapat sarang burung merpati dan sarang labah-labah di pintu gua tersebut yang masih elok keadaannya. Yang ni bukan sahaja makhluk manusia yang tolong ketika Nabi nak berhijrah, tetapi makhluk-makhluk lain seperti haiwan juga turut membantu dalam perjalanan hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Yang ni burung merpati kan, labah-labah semua pergi tolong untuk nak mengaburi orang-orang kafir Quraisy ni daripada dapat jejak Nabi. Itu pertolongan daripada makhluk-makhluk lain. Ni adalah perintah Allah lah kepada makhluk-makhluk dia yang lain tu. Okey, kita terus lagi kepada sambungan dia lagi, peristiwa yang berlaku semasa hijrah lagi. Okey, setelah 3 hari 2 malam bersembunyi di Gua Sur. Ni Nabi dengan Abu Bakar ni dia bermalam ataupun
duduk dalam Gua Sur ni selama 3 hari 2 malam. Kalau ikutkan, lama jugalah duduk dalam gua tersebut. Setelah 3 hari 2 malam bersembunyi, Nabi meneruskan perjalanan ke Madinah dan telah berhenti di suatu tempat untuk membina masjid, iaitu Masjid Quba. Yang ni Nabi meneruskan perjalanan daripada Gua Sur. Sebelum sampai di Madinah, tempat yang ingin ditujui oleh Nabi tu, Nabi berhenti dulu di satu tempat yang bernama Quba. Tempat tersebut bernama Quba. Dan Masjid Quba merupakan masjid pertama dalam Islam. Tempat tersebut bernama Quba dan Nabi berhenti di Quba tu. Nabi telah membina sebuah masjid dan nama masjid tu diambil daripada nama tempat tersebut. Jadilah nama tu Masjid Quba. Diambil sempena nama tempat tersebut. Kalau orang tanya, kenapa nama Masjid Quba? Sebab Nabi telah ambil nama Quba tu berdasarkan nama tempat tersebut bernama Quba. Dan Masjid Quba ni adalah masjid pertama dalam Islam. Jangan tukar lagi ya. Yang ni semua kena tahu, Masjid Quba ni adalah masjid yang pertama. Jangan nak bagi tahu Masjidil Haram ke Masjid Nabawi ke yang pertama, salah. Masjid yang pertama dibangunkan ataupun didirikan oleh Nabi dan sahabat adalah Masjid Quba. Seterusnya, seorang penjejak Quraisy telah menemui Nabi tetapi gagal membunuh baginda kerana kaki kudanya terbenam dalam pasir, dan akhirnya dia pulang ke Mekah dan memeluk Islam. Yang ni adalah peristiwa ada orang kafir berjaya jumpa Nabi, tetapi dengan pertolongan Allah, dan Allah telah membenamkan kaki kuda orang kafir daripada nak bunuh Nabi, dan akhirnya orang tersebut memeluk Islam. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kerasulan, Nabi Muhammad bersamaan dengan 2 Julai 622 Masihi. Yang tu adalah tarikh Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Seterusnya kita masuk pula kepada cara sambutan penduduk Madinah. Cara sambutan penduduk Madinah. Macam mana orang-orang Islam Madinah ni menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang Islam di Madinah keluar beramai-ramai menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Sambutan penuh kasih sayang dan gembira sambil bernasyid. Yang ni keterujaan orang-orang Islam di Madinah lah nak sambut kedatangan Nabi ni. Mereka sanggup berkumpul ramai-ramai untuk menunggu ketibaan Nabi di Madinah, dan sambil bersyukurlah bernasyid beramai-ramai. Dan awak pun dah tahu dah nasyid tu apa? Yang tala'al badrul alaina tu. Dan tu boleh tengoklah dekat YouTube nasyid orang-orang Islam Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, macam mana cara sambutan penduduk Madinah kepada Nabi ni? Orang Islam Madinah mempelawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah mereka, dan baginda menerima pelawaan tersebut. Sebab orang-orang Islam, Nabi ni daripada Mekah, baginda dan sahabat-sahabat yang lain memang tak ada tempat lah. Jadi Nabi terimalah pelawaan orang-orang Islam Madinah. Jadi adalah tempat untuk mereka tinggal. Satu pandangan dibuat bagi menentukan rumah siapa yang terpilih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal. Sampai ada perbincangan macam tu ataupun pandangan yang macam tu. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan unta yang dinaikinya berhenti. Hanya ni Nabi naik unta ke Madinah. Jadi Nabi tengok di manakah unta baginda berhenti, dan di mana tempat berhentinya unta itulah yang menjadi tempat tinggal Nabi. Nabi pilih tempat unta berhenti.
Akhirnya unta tersebut berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah rumah yang mana tempat Nabi tinggal. Okey. Untuk pengetahuan tambahan awak lah, rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni sebenarnya dia dua tingkat lah. Yang mana Nabi tinggal di bahagian bawah dan keluarga Abu Ayyub Al-Ansari tinggal di bahagian tingkat atas. Okey, semasa di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli sebidang tanah lapang kepunyaan dua orang anak yatim Bani Najran dan membina sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Nabawi. Nabi telah beli tanah semasa berada di situ. Dan di tanah tersebutlah Nabi telah membina sebuah masjid yang dinamakan sekarang ni adalah Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi ni adalah masjid yang kedua terpenting di dalam Islam selepas Masjidil Haram. Okay, yang tu awak kena tahu juga. Masjid Nabawi ni adalah masjid yang kedua terpenting selepas Masjidil Haram. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestin. Yang Masjid Quba tu adalah masjid yang pertama dalam Islam. Jangan tertukar dengan yang tu. Okey, seterusnya persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar. Okey, sebelum kita persaudaraan Muhajirin dan Ansar, nak kamu semua tahu, Ustaz nak semua tahu dulu apa itu Muhajirin, apa itu Ansar. Jangan tertukar antara Muhajirin dan Ansar. Okey, Muhajirin ialah orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ni golongan orang-orang Islam daripada Mekah lah, daripada Nabi dan sahabat-sahabat yang pergi ke Madinah. Orang Mekah ke Madinah, yang tu Muhajirin. Ansar pula ialah penduduk asal Madinah yang telah memeluk Islam, terdiri daripada dua kaum, iaitu Aus dan Khazraj. Yang tu adalah orang Ansar, yang mana penduduk asal Madinah. Ada dua kaum, Aus dan Khazraj. Okey, yang seterusnya, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Sebab ialah orang-orang daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Nak kena satu padukan antara dua kaum tersebut. Okey, kaum Ansar mengambil kaum Muhajirin sebagai keluarga angkat. Ada macam-macam lah. Nabi telah bagi-bagikan daripada orang Muhajirin ini duduk dengan keluarga Ansar. Dan ada juga perkahwinan di kalangan mereka. Nak mudahkan orang-orang Muhajirin berkahwin dengan golongan Ansar. Jadi boleh duduk tempat tinggal sekali di Madinah pada ketika itu. Okey, kesan persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin dapat duduk di Madinah tanpa rasa terasing. Malahan mereka saling bekerjasama, tolong-menolong dan bersatu padu antara satu sama lain. Yang tu kesan daripada persaudaraan yang dibuat oleh Nabi di antara dua kaum tersebut. Jadi timbul sifat-sifat yang macam tu, sifat saling kerjasama, tolong-menolong antara satu sama lain. Jadi semakin kuatlah Islam di Madinah pada ketika tu. Okey, iktibar peristiwa hijrah. Apa iktibar yang dapat kita ambil daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey, yang pertama, perkembangan dan kemajuan Islam dapat dicapai. Jadi semakin berkembanglah Islam ni. Walaupun pada sebelum ni Nabi tak boleh nak kembangkan sangat Islam di Mekah, tetapi apabila berhijrah ke Madinah ni, Islam dan semakin berkembang. Yang kedua, kebahagiaan dan keharmonian hidup individu dan masyarakat menyumbang kepada kemajuan agama dan negara Madinah. Kat sinilah Nabi, kalau ikutkan sekarang ni, kalau ikut konteks kenegaraan sekarang ni, adalah Nabi sebagai Perdana Menteri di Madinah pada ketika itu. Okey, yang seterusnya, pengorbanan
diperlukan untuk membentuk perpaduan umat dan negara Islam yang kuat. Itu iktibar daripada peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Okey, kita tengok pula kepada pengorbanan kaum Muhajirin dan pengorbanan kaum Ansar. Nah, dua-dua kaum ni ada pengorbanan dia yang tersendiri. Okey, pengorbanan kaum Muhajirin. Mereka sanggup berkorban dengan meninggalkan sanak saudara, harta dan kampung halaman. Di mana ni? Di Mekah lah. Dia tinggal semua tu untuk berhijrah bersama-sama Nabi. Dia sanggup tinggal keluarga, harta, kan, tanaman kat sana semua tinggal. Datang ni cuma diri dengan keluarga. Dan tinggal habis semua benda-benda yang penting kat sana. Okay, mereka juga sanggup menggadai nyawa semasa berhijrah ke Madinah. Itu adalah pengorbanan kaum Muhajirin. Yang seterusnya kita tengok kepada pengorbanan kaum Ansar. Okey, ini adalah pengorbanan kaum Ansar. Mereka banyak memberi bantuan kepada kaum Muhajirin, iaitu dari segi tenaga, harta dan tempat tinggal. Mereka juga turut membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dua-dua kaum ada pengorbanan masing-masing. Yang mana kaum Muhajirin sanggup tinggal semua harta, sanak saudara semua, ikut hijrah bersama Nabi, dan orang Ansar ni sanggup menerima kedatangan orang Muhajirin dari Mekah. Dan banyaklah daripada harta dia tolong, tempat tinggal dia tolong. Okey, seterusnya contoh hijrah yang dituntut. Yang ni ilmu tambahan lah, ataupun benda-benda tambahan yang tak berkaitan pun dengan hijrah Nabi, cuma untuk pengetahuan tambahan kita. Okey, contoh hijrah yang dituntut. Okey, tujuan menuntut ilmu, iaitu berhijrah dengan meninggalkan kampung halaman menuju ke tempat pengajian, sama ada dalam negeri atau di luar negeri, kerana ia dituntut oleh Islam. Yang ni adalah hijrah juga. Dan dalam konteks yang lain lah. Dan kalau Nabi tu hijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang ni kalau nantilah kamu akan belajar di tempat lebih tinggi nanti, kamu contohnya kamu duduk di Putrajaya, nanti kamu akan sambung pengajian ke mana? Ke Turki ke luar-luar negara lain. Itu adalah hijrah jugalah bagi kamu dalam menuntut ilmu. Hukum dia apa? Hukum dia adalah wajib ke atas setiap Muslim. Kita ni orang Islam wajiblah berhijrah untuk mencari ilmu pengetahuan. Okey, yang kedua mencari pekerjaan atau rezeki. Berhijrah dalam mencari pekerjaan atau rezeki yang sesuai dengan bidang atau kelayakan. Yang tu adalah hijrah juga. Kita duduk di kampung, tapi kampung tu kita tak ada peluang pekerjaan ke, kita berhijrah ke tempat yang lain untuk mencari rezeki. Itu adalah hijrah juga, tapi dalam konteks orang yang bekerja, bukan konteks hijrah Nabi lah. Okey, wajib. Hukumnya adalah wajib manakala mengharapkan belas kasihan dan simpati orang lain adalah dilarang, sedangkan seorang itu mampu untuk bekerja. Okey, jangan. Kalau kita boleh bekerja, kita usaha dulu. Usaha, sebab kita kenalah bekerja untuk diri kita. Kalau kita seorang, untuk diri kita. Kalau kita dah ada anak, isteri, tu adalah tanggungan kita. Okey, yang seterusnya, contoh hijrah yang dituntut, keselamatan nyawa dan harta. Penghijrahan boleh berlaku apabila kawasan kediaman tidak selamat atau mengancam keselamatan nyawa dan harta benda, iaitu dengan berpindah ke tempat yang lebih selamat. Contoh, banjir, gempa bumi, tanah runtuh dan lain-lain. Sebab faktor-faktor bumi lah, faktor-faktor bumi yang tidak selamat, gempa bumi, tanah runtuh, semua tu, jadi kita berpindahlah, berhijrahlah ke tempat yang lebih selamat untuk kita, diri kita dan keluarga kita.
wajib untuk menyelamatkan nyawa. Okey, wajib wajib berpindah ke tempat yang lebih selamat. Okey, seterusnya kita tengok kepada hijrah dalam bentuk meninggalkan larangan. Okey, yang pertama, umat Islam dilarang melakukan maksiat. Dan semua dah tahu dah, orang Islam memang tak boleh, dilarang sama sekali untuk buat perkara-perkara buruk. Perbuatan maksiat berpunca daripada dorongan hasutan syaitan yang sentiasa menyesatkan manusia yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang ni janji syaitan kepada Allah supaya dia nak menghasut anak cucu Adam. Itu memang dia akan buat lah. Jadi kita janganlah terkena ataupun terikut dengan hasutan syaitan. Okey, antara perbuatan tersebut seperti meninggalkan solat, tidak berpuasa, berzina, membunuh, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Yang ni benda-benda buruk lah, benda-benda tak baik, benda-benda terkutuk, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil benda-benda mazmumah, benda-benda buruk, keji. Okey, wajib meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah daripada melakukannya. Wajib. Kita tak buat tu kita dapat pahala. Kalau kita buat dapat dosa lah. Okey, seterusnya hijrah melalui perubahan sikap. Yang ni perubahan sikap dalam diri masing-masing. Perubahan sikap dalam diri masing-masing. Yang ni diri kamu, kawan kamu, kawan. Okey, diri masing-masing lah. Okey, yang pertama iaitu meninggalkan sifat-sifat mazmumah seperti malas, menangguhkan urusan tanpa sebab, hasad dengki, iri hati dan sebagainya. Ubah daripada sifat yang tak berapa elok kepada sifat yang elok. Yang kedua, perubahan sikap daripada sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah akan menjamin kejayaan dunia dan akhirat. Akan menjamin, akan selamat dunia dan selamat akhirat. Dan yang terakhir sekali adalah perubahan sikap daripada sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah akan menjamin kejayaan dunia dan akhirat. Sama je dua tu, dia ulang balik. Okey, untuk tajuk hari ni adalah hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, Ustaz Arab, dengan perkongsian sedikit nota, dan kamu juga boleh rujuk dalam buku nota padat kamu dan boleh tengok juga kat sana. Dan Ustaz rasa untuk hari ni kelas video ni lah Ustaz akan share dan Ustaz akan upload dalam Google Classroom. Mungkin sekadar itu sahaja Ustaz rasa untuk hari ini. Dan nanti apa-apa arahan Ustaz akan bagi dalam Google Classroom. Ustaz akan bagi arahan kat situ. Awak nak kena buat latihan ke, buat nota ke, Ustaz akan tulis dalam Google Classroom. Jadi tolong ambil cakna dekat situ. Apa-apa Ustaz akan maklum dalam Google Classroom. Okey, sekadar itu dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.